Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Saya Jero Azrul dan kembali kita dalam tutorial teknikal analisis. Dan sebelum ni saya ada buat video siri pendek dan ini juga salah satu konsep dari segi video siri pendek. Cuma saya panggil ialah iaitu tutorial teknikal analisis dan ia boleh digunakan untuk mana-mana pasaran khususnya forex, saham, stok, CFD dan juga kripto. Dan gunakan apa saja instrumen yang mungkin anda boleh guna. Dan hari ini saya nak berkongsi mengenai moving average. Moving average ni salah satu indikator yang sebenarnya saya dapati ramai orang tahu ataupun guna, tetapi cara aplikasi yang betul mungkin mereka tidak dapat dari segi konteks kefahaman, iaitu satu ialah method, maksudnya melalui kefahaman psikologi, kefahaman kita macam mana kita ada belief terhadap kita punya trading kan. Filosofi kita terhadap trading tu dia mesti develop daripada satu yang dinamakan sebagai iaitu method ataupun kita fokus kepada itu filosofi. Yang kedua ialah sistem. Apakah yang mengatakan untuk support kepada sistem tu? Macam erti kata tadi, kita mengetahui ialah konsep support resistance. Kita believe support resistance menentukan trend, menentukan entry dan juga exit. Itu adalah belief berdasarkan filosofi. Dan pada sama juga yang kedua ialah sistem. Apakah sistem yang sokong tersebut? Sistem sokong ialah moving average. Moving average yang berbentuk support resistance dynamic sebagai contoh. Dan last kali ialah kepada technical dia, maksudnya undang-undang dia. So macam mana nak kena pasti itu mengatakan iaitu break, retest dan sebagainya. So hari ini kita akan pergi ke arah iaitu apa itu moving average dan juga macam mana aplikasi yang sepatutnya menurut mazhab ataupun university road to FTT. Okey, jom kita mulakan. Baik, sekarang ni kita akan pergi kepada satu ialah dikenali sebagai moving average. Mungkin you tertanya dia, tanya saya apa itu moving average kan? Okay, basically moving average ni dia adalah sebenarnya dia adalah average. You nampak perkataan average tu ya? Sekejap saya ambil ni. So kalau you boleh perhatikan perkataan average itu sendiri maksudnya ialah purata. Sekejap saya tak tahu kenapa dia tak tukar tadi. Okay, ini adalah purata. Okay, ini adalah purata. So maksud purata, maksud average. Moving ialah pergerakan. Jadi saya pecahkan kepada moving ialah dinamakan sebagai pergerakan. Okey, pergerakan dan average ialah dimaksudkan sebagai purata. Maksudnya purata pergerakan. Jadi moving average purata pergerakan. Moving average purata pergerakan. So purata pergerakan apa? Purata pergerakan kepada iaitu yang dipanggil purata pergerakan candlestick. Jadi candlestick itu adalah merupakan purata pergerakan. Dan purata pergerakan apa? Sebab dalam candlestick dia ada open, dia ada high, dia ada low, dia ada close kan. Jadi itu antara key yang penting. Kalau you tak tahu apa saya cakap tak ada masalah sebab saya tak pergi kepada candlestick. Apa itu candlestick kali ini? Cuma saya nak cerita pada moving average. Point saya lah purata pergerakan yang diletakkan setting tertentu. Yang paling penting kita tahu purata pergerakan. Contohnya kita letak 5 moving average. Maksudnya moving average setting di 5. Maksudnya 5 candlestick tersebut. Okey. Mungkin you jelas kalau saya tunjuk dalam bentuk chart. Okay, sekarang kita tengok dalam bentuk chart. Okey, dalam chart ni semua candlestick. Tak kira lah apa pair saya ambil kat sini. Saya ambil pair GBP USD pun sama. Tak kira. Ataupun saya ambil Euro USD pun sama. Tak kira. Jadi maksudnya bukan masalah pair ataupun masalah yang tertentu. Tapi point saya utama ialah you faham iaitu apa benda itu candlestick dan juga moving average. So candlestick tu ialah dalam kes ni biru ialah bull dan juga hitam inilah bear dan inilah candlestick yang berterusan pergerakan dia. Jadi contoh sekarang ni kalau saya ambil sekali saya tunjukkan you ialah H4 bermaksudlah time frame H4. Jadi misal kata saya masukkan indikator, saya klik sini dan ini mungkin sedikit tak sama lah. Maksudnya kalau you guna PC mungkin tak sama, kalau you guna tablet tak sama ataupun handphone tak sama. Tetapi point dia, idea dia lah you dah tahu apa itu moving average dan macam mana nak masukkan. Tempat dia sama je. Cari indikator, cari bahagian indikator trend dan insert. Okey, mari kita tengok kat chart. Okey, sekarang ni saya masukkan bahagian indikator, nampak ni main window saya tekan dan nampak ada tulis keluar semua ni kan. So jadi apa yang saya masukkan adalah moving average. Jadi inilah setting dia guys. So bila berbentuk kepada setting apa nak buat ni, tengok contoh 200 shift dan sebagainya. Apply to close, alamak sorry tertekan, saya terhidupkan dia punya option tu tadi. Oops, okey. So tengok shift dan sebagainya. So macam mana nak buat? So inilah setting dia sebenarnya guys. Jadi kalau saya tengok kat sini, kalau saya scroll ataupun turun naik ke atas, you boleh nampak ada level, ada apply tu. Jadi yang first ialah saya nak anda mengetahuilah konsep iaitu secara asasnya macam di road to FTT ni kita mengenapati asas trend adalah pada 20, MA20. Maksudnya 20 hari punya trading. Isnin Jumaat, 2 minggu punya trading kita anggap tu sebagai trend. Jadi saya bukan nak pergi kepada setting sekarang ni. Saya nak pergi kepada konsep setting tu dulu. Kalau setting yang sebenar kita pakai 5, 10, 20 kan. 20 itu pada Bollinger Band. Tapi dalam kes ni saya nak you faham moving average tu apa. Okey. So 20.
Okey, boleh nampak moving average. Method dia you cari iaitu simple dulu. You simple tu pasti dia just follow. Apply to close. Dah tak perlu tukar apa-apa kat sini. Dan ini saya hitamkan lebih hitam lah, lebih tebal. Pixel yang kat sini untuk pembelajaran. Saya pilih bahagian sini. Dan juga saya pergi pixel 2 lah. Tak nak tebal sangat supaya you boleh nampak edisi nafas. So, saya tekan done, you boleh nampak dia keluar macam tu kan. Alright, itu adalah moving average. Okey, kenapa moving average saya ni pelik pula nampak dia. Okey, mungkin ada setting dia macam tu, saya ambil balik. Saya tengok function, tekan moving average. Mungkin sebab kejap Oh, mungkin sebab saya tak sure apa berlaku, tapi biasanya tak pernah macam ni sebenarnya. Okey, save dan juga saya tengok 20 simple method semua dah sama. Level tak ada sepatutnya. Oh, mungkin sebab level tadi punya style kot. Okey. Tak sangka pula ada level macam tu sekarang Okey, tak apa, saya samakan sekejap lagi akan nampak dia sama. Tada, dah sama dah. Okey. So, jadi moving average ni, dia fungsi dia ialah pelbagai fungsi. Dia you kena ingat kalau dia kecil, pada saya lah dia mengukur keadaan volatility semasa. Kalau dia setting dia kecil. Kecil maksudnya ialah 20 ke bawah setting dia. Macam 20, 15, 19 ke 12 ke tak ada masalah. Maksudnya ialah kalau setting dia kecil tu maksudnya ialah dia fokus kepada volatility semasa. Maksudnya terutama kita intraday lah. Jadi sebab tu kalau tengok setting dalam RTT kita pakai 5 dengan 10. Bermaksudlah kita menganggap 5, 10, 20 lah. Di mana 20 ialah middle band setting Bollinger Band 20 dan tengah middle band tu ialah moving average kan. So jadi 20, 5 dan juga 10 digunakan sebagai filter untuk melihat trend semasa mengikut volatility. Itu function pertama. Moving average. Maksudnya kita tengok pada setting, saya tekan balik. Jadi kalau you tanya apakah setting dia coach, apa kaitan dia moving average? Kaitan dia sangat banyak. Satu ialah saya tunjukkan kat sini kaitan dia. Satu ialah saya tunjukkan nombor 2. Nombor 1 ialah function dia ialah sebagai iaitu filter trend. Maksudnya dia mengukur volatility. Dia ukur volatility. Volatility. Kenapa saya menyebut perkataan volatility? Pasal bagi saya volatility ialah pergerakan range market semasa dan kita nak kena pasti dekat mana iaitu trend dia, entry dan juga exit dia berdasarkan dia. Jadi ukur volatility time frame kecil time frame kecil maksudnya merujuk kepada bila saya sebut time frame kecil tu bukan merujuk macam M1, M5, maksudnya ialah merujuk pada pergerakan harian pada time frame tersebut. Macam tu. Sebab mungkin setting yang sama pada daily, pada weekly, dari mana time frame tu besar. Bukan maksud kepada time frame, maksudnya ialah kepada iaitu volatility terhadap pasaran semasa berdasarkan time frame semasa yang you tengok. Itu maksud dia. Tak apa, kalau tak faham, tak tangkap, tak apa, kita ambil pelan-pelan. Sebagai contoh lagi, okey, ukur volatility maksudnya TF semasa. Sebab tu perkataan dia semasa. Jadi semasa TF semasa ni bermaksud iaitu kalau dia misalan iaitu pada time frame tersebut lah, setting kita pakai 5, 10, 20. Jadi ini saya punya gambaran lah. Maksudnya kalau setting tu time frame untuk time frame tersebut ialah 20 ke bawah, ini digunakan untuk volatility. Maksudnya untuk mengukur satu ialah trend, entry dan juga exit. Tapi dia merujuk juga kepada setting. Contohnya monthly, weekly. Dia jadi jauh lah lagi. Sebab tu rujukan kepada moving average ni kita rujuk pada setting pada volatility time frame semasa. Dan kita kata time frame kecil. Bukan time frame kecil lah, time frame kecil. Bermaksudnya dia merujuk kepada time frame tersebut yang semasa. Dia tidak melibatkan time frame lain. Okey, boleh Kalau tak boleh pun tak apa. You tolong jawab kat bawah ni. Tolong tulis kat bawah ni, saya akan jawab kemudian. Okey, jom. So satu ialah dia mengukur volatility time frame semasa. Okey, jadi secara tak langsung dia membentuk trend. Okey, kalau single time frame, maksudnya dalam time frame tersebut single moving average, dia juga mengukur sebagai kekuatan trend. Jadi kita boleh tengok kekuatan trend ataupun keseimbangan trend, kekuatan ataupun imbangan trend. So apa maksud kekuatan imbangan trend? Maksud dia macam ni. Contohnya setting tu lebih lah. Macam kalau you tengok yang saya pakai iaitu 50. Lepas tu kita pakai iaitu 200. Maksudnya lebih dah daripada 20. Maksudnya lagi besar, lagi strength dia kuat lah. Lagi range dia kuat lah. Lagi juga dia panggil range trading lah. Sebagai contoh. Jadi biasanya 50, 200 termasuk BB200 saya gunakan sebagai range. Maksudnya saya tahu dia dah extreme range. Dia dah sampai satu tempat yang dia dah melebihi tempat tertentu. Kan? Jadi itu yang kita panggil iaitu sebagai penggunaan dia sebagai range dan juga dia adalah sebagai imbangan. Okey, imbangan maksudnya kalau dia terlalu lebih pada 50 hari, maksudnya 50 moving average, 50 hari moving average candlestick, bermaksudnya
price tu kena turun balik. Semata-mata untuk imbangkan supply dan demand. Dia tak boleh supply banyak sangat ke, demand banyak sangat ke. Dia untuk supply dan demand tu untuk diseimbangkan antara kekuatan bull ataupun kekuatan bear pada tempat semasa. Okey, mungkin you kata, coach, rumitnya. Oh, aku baru dah jumpa macam cerita detail jadi tak ada. You kena faham daripada awal. Apa benda sebenarnya moving average? Kan cara nak aplikasi saya boleh tunjukkan. Tak ada masalah. Boleh masuk tutorial, setting, ambil 5 hari low, kan high low. Tapi itu bukan point dia. Point dia sekarang ialah you faham apa kejadah hanya moving average ni kan. Nah, sekarang dah faham kan? Alright, satu ialah dia ukur volatility, maksudnya 20 setting ke bawah, guna untuk tengok trend entry exit, create trading plan kat situ. Sama juga kekuatan trend ataupun imbangan trend kita gunakan 50 ke atas. Itu function yang pertama. Okey, jadi saya masukkan sikit aplikasi reality di mana kita gunakan relativity. Alright, so kita pergi kepada nombor 3 yang last, iaitu penggunaan dipanggil moving average sebagai support resistance. Sekejap saya betulkan ni. Okey, moving average sebagai support resistance. Okey, baik. So moving average sebagai support resistance. Okey, moving average ni dia adalah berfungsi sebagai support resistance dinamik. You kena ingat support resistance dynamic. Dynamic tu maksudnya apa? Dia bergerak-gerak, dia tak sama. Maksudnya setiap minit dia boleh bertukar ikut time frame tersebut. Setiap 5 minit boleh bertukar, setiap 10 minit boleh bertukar. So support resistance dynamic dia bermaksudnya dia bergerak-gerak. So saya tulis ini bergerak-gerak lah. Maksudnya you kena expect dia bergerak. Maksudnya kalau you guna H4, you kena tengok setiap 4 jam dia boleh naik ke atas ke bawah. Sebab dia mengikut iaitu price semasa lah, close price semasa dan juga average semasa pada candlestick tersebut. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, yang seterusnya juga ialah dia sebagai support resistance, bermaksud ialah kita gunakan sebagai iaitu function dia ialah contoh kita gunakan 5 high linear weighted. Nah, ni setting kita linear weighted. Okey, 5 high linear weighted. 5 high linear weighted. Okey, yang kedua ialah 5 low linear weighted. ILW lah ataupun linear weighted. Okey, you akan tengok kat sini apa benda kaitan dia. Okey, baik. So saya tunjuk kat sini. Okey, saya patah balik kat sini. Saya akan masuk setting ni, yang hitam ni saya buang dulu pasal kita tak gunakan pun untuk ni, jadi kita dah faham cara dia dan sebagainya. Dan pada sama juga saya harap you boleh lihat dari segi ni lah. Okey, saya tunjukkan tutorial ni secara tersusun. Baik, sekarang ni saya akan tunjukkan dari segi konteks ni. Kita masukkan dari segi konteks, iaitu ni saya masukkan main window. Okey, nampak maksudnya masuk moving average, kita masuk high dengan low kita sebut tadi. Okey, yang ni kita masukkan. Okey, saya pakai ni lah, keyboard lah senang Saya masukkan iaitu 5. Lepas tu kita masukkan kepada method, iaitu nampak tak linear weighted, nampak method linear weighted. Lepas tu apply to high, nampak high. Dan juga color dia yang kita pakai, yang saya pakai ialah biasanya lah color warna dia ialah purple warna dia purple, ataupun saya ambil yang ni biasanya. Dan you boleh nampak color dah bertukar. Saya save dan you boleh nampak ini setting ni kan. Okey, yang ni level ni pun saya nak check, takut dia jadi pelik-pelik pula. Jadi dia jadi juga Macam mana level dia boleh muncul Sebenarnya dia tak patut ada setting macam ni. Saya pun heran macam mana boleh muncul. Mungkin saya patut buang daripada ni lah kan. Alright tak? Jadi kita dapat 5 high. Nampak? 5 high. Okey. Dan saya masukkan lagi satu 5 low. Ni asas dia lah. Kalau setting full saya akan tunjuk kemudian. Saya masukkan lagi moving average. Saya tekan main window. Saya masukkan moving average. Dan saya masukkan di bawah ini ialah yang ni tak boleh. Kenapa ditukar macam tu? Tu 50 tadi saya buat. Sepatutnya 5 je. Kejap. Okey, sekejap setting ni saya akan buat. Ini adalah 10. Alright, linear weighted high sama. Dan style ialah deep pink ataupun pink. Boleh nampak setting dia kat situ. Saya save, tekan done. Alright, saya tekan done. Tadi setting tu saya rasa tak betul Kejap saya check. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni rupa dia sekarang. Sepatutnya dia tak macam ni Sekejap saya betulkan. Let's say lah saya untuk pembelajaran ni saya ambil save. Dan alright, tu lebih clear. Yang ni kita masuk ni sepatutnya 5 sahaja. Okey. Alright. So ini sepatutnya 5. Tekan done. Okey. So kalau you boleh nampak, ini adalah 5. Tadi saya sepatut buat low. Kenapa dia jadi macam ni? Pelik-pelik pula. Mungkin sebab lama saya tak gunakan ni. Ini apply to low Sorry Okey, done. Okey. You boleh nampak ini asas dia. Okey, asas dia simple. Iaitu resistance atas digunakan sebagai purple, kita guna sebagai purple, dan support di bawah kita gunakan sebagai pink. Itu konsep dia. Jadi maksudnya you setting high dengan low menentukan resistance lah. Jadi secara asasnya kalau kita letak satu saja,
pada moving average let's say 50, bermaksud ialah dia sebagai close di atas, break uptrend downtrend. Tapi dalam case kalau kita guna time frame kecil, kita gunakan setting high dengan low. Okey, high dengan low tu maksudnya high, okey 5 high digunakan untuk resistance, 5 low digunakan untuk resistance. Sama juga saya masukkan setting full sekarang ni, dipanggil MA SNR. Saya masukkan sekarang. Okey, saya masukkan sekarang moving average. Yang ni pula kita dah ada, kita tak nak buat low. Sekejap setting ni dah jadi macam-macam Okey, alright. Dan saya sekarang ni ialah 10 method elevator. Okey. So period 10, so saya akan tukar ni kepada iaitu ni dah tukar low, yang ni tukar jadi 5 saja. Okey, baik, saya tukar jadi 5. Tukar jadi 5. Alright. Low, lepas tu kita tukar ni color dia ialah sama, cuma tukar jadi 5. Jadi ada 2, nampak? Satu lagi tekan moving average. Okey, saya masukkan juga yang ni tadi kan, kita tukar jadi 10. Okey, baik. Okey, jadi 10. Kemudian saya masukkan yang ni apply to high, dan juga saya masukkan dia lah kepada iaitu purple. Okey, saya masuk purple ni balik. Tekan save, tekan done. Okey, nampak ada 2 Yang ni color dia tak berapa sama Sekejap saya check balik. Purple tu atas ni, purple yang lebih strong lah kot. Okey. Alright, done. Okey. Jadi you boleh nampak kat sini. You boleh nampak. Ini adalah MA-SNR. MA-SNR ni penggunaan saya ceritakan kemudian. Tapi konsep dia yang asas dalam video ni ialah tutorial yang melibatkan kefahaman moving average tu apa benda. Apa itu moving average? Macam mana nak guna? So konsep dia simple, kita berbalik pada conclusion kita. Satu ialah dia adalah moving average kepada pergerakan price yang sebelum ni. Maksudnya bergantung pada karakteristik. Nombor 2 ialah setting yang kecil, contohnya 20 ke bawah adalah digunakan untuk buat intraday punya volatility. Setting lebih besar kita gunakan untuk iaitu tengok trend secara keseluruhan dan juga imbangan, kekuatan dan imbangan. Yang saya tunjukkan baru ialah MA-SNR, kita gunakan high dengan low sebagai konsep untuk faham MA digunakan sebagai support resistance dalam trading kita. Alright, jumpa lagi dan kita akan pergi pada video seterusnya di mana you akan faham macam mana aplikasi ni satu persatu. Yang penting you faham overall konsep dan juga aplikasi yang asas untuk moving. Jumpa lagi. Drop the beat.